Yo, what's up guys? Welcome to Kids Channel. Okay, pada hari ini saya akan menceritakan tentang My Hero Academia ataupun dikenali sebagai Boku no Hero. Pada arc yang lepas, kita dapat tahu tentang siapakah former user One for All, ability diorang dan backstory diorang. Walaupun kita belum tahu sepenuhnya tentang user-user One for All yang sebelumnya, tapi saya rasa ini masa yang terbaik untuk kita melihat satu persatu former user untuk kemudahan korang dan fans-fans Boku no Hero di luar sana. Sebelum korang teruskan tengok video ni, make sure korang dah like, share dan subscribe channel ni dan tekan notification kat bawah supaya korang dapat notifikasi apabila kami upload video-video yang terbaru. Okey, untuk yang pertama kita akan bercakap pasal Izuku Midoriya ataupun lebih dikenali sebagai Deku. Deku ni dari kecil lagi impian dia memang untuk jadi hero yang terkuat seperti idola dia All Might. Akan tetapi Deku ni adalah antara manusia dalam My Hero Academia yang lahir tanpa quirks, di mana majoriti orang-orang pada masa tu lahir dengan quirks. Tanpa quirks ataupun superpower, memang agak mustahil untuk Deku menjadi hero. Akan tetapi dia menolak kenyataan tersebut dan mencuba sebaik mungkin untuk menjadi hero. Sehingga suatu hari Deku bertemu dengan Toshinori iaitu All Might. Selepas All Might melihat dedikasi Deku dan usaha dia untuk menjadi hero, All Might memutuskan untuk memberikan power dia iaitu One for All kepada Deku. Yang spesialnya tentang quirks One for All ni adalah quirks ni dia dapat dipindahkan kepada orang lain dengan syarat orang yang bakal menerima quirks tersebut mendapat cebisan DNA daripada user One for All yang terkini. Jadi untuk All Might memberikan quirks dia kepada Deku, All Might mencabut sehelai rambutnya dan memberikan kepada Deku dan menyuruh Deku untuk menelan rambutnya. Setelah menerima quirks One for All, Deku mengalami kesukaran untuk mengawal quirks tersebut, di mana setiap kali dia menggunakan quirks tersebut dia akan mencederakan tubuh badannya sendiri. Akan tetapi selepas Deku menerima latihan daripada All Might dan juga mentor All Might iaitu Gran Torino, Deku belajar untuk mengawal quirksnya dan mengeluarkan berapa persen power yang diperlukan untuk setiap serangan pada setiap situasi. Maka dengan itu Deku berjaya menggunakan One for All tanpa mencederakan tubuh badannya sendiri setiap kali dia melakukan serangan. Okey, seterusnya adalah user yang ke-8 iaitu Toshinori Yagi, lebih dikenali sebagai All Might. Sama seperti Deku, All Might juga lahir tanpa quirks. Oleh sebab itu dia dapat relate situasi dia dengan Deku. All Might ni adalah number one hero dan juga symbol of peace dalam My Hero Academia. Setelah All Might menerima One for All Might berjaya melatih dirinya untuk mengendalikan quirks tersebut tanpa mencederakan tubuh badannya sendiri. All Might juga adalah antara user One for All yang menggunakan quirks One for All secara sangat efektif sehingga kan All Might menjadi hero yang paling kuat di dunia. All Might juga pernah mengalahkan All for One sebanyak 2 kali, di mana perkara tersebut adalah perkara yang mustahil untuk user-user One for All yang sebelumnya. All for One ni adalah musuh ketat kepada semua user-user One for All sejak user yang pertama lagi. Berbeza dengan Deku, All Might memiliki tubuh badan yang kuat dan dia juga dapat menyesuaikan diri dia dengan quirks One for All dengan cepat. Walau bagaimanapun, semasa All Might bertemu dengan Deku, All Might tidaklah sekuat dirinya yang dulu. Hal ini kerana All Might mengalami kecederaan kekal yang diterimanya semasa pertarungan melawan All for One, sehingga kan All Might hanya mampu menggunakan One for All selama beberapa jam sahaja dalam sehari. Pada masa inilah All Might sedar bahawa dia perlu mencari calon untuk meneruskan One for All. Selepas memberikan One for All kepada Deku, All Might masih memiliki sedikit lagi One for All dalam dirinya. Namun, quirks tersebut habis apabila All Might melawan All for One pada kali terakhir. Maka All Might pun pencen menjadi hero dan memilih untuk menjadi mentor kepada Deku. Okey, sekarang kita berpindah pada user yang ketujuh iaitu Nana Shimura. Nana Shimura adalah master kepada All Might sebelum dia mendapatkan quirks One for All. Nana Shimura ni sangat rapat dengan Gran Torino dan juga All Might. Dan Nana Shimura ni adalah nenek kepada Tomura Shigaragi. Di zaman mudanya, Nana Shimura terpaksa untuk menyerahkan anaknya, Kota Shimura, kepada kakak angkat untuk dibesarkan untuk melindunginya daripada All for One. Hal ini kerana pada masa tersebut, All for One telah pun membunuh suami kepada Nana Shimura. Nana kemudian sedar bahawa pertarungannya dengan All for One membahayakan semua orang di sekelilingnya. Oleh kerana itu, dia menyerahkan anak dia kepada keluarga angkat. Akan tetapi, anaknya tidak memahami niat sebenar ibunya. Dia memikirkan ibunya mementingkan karier sebagai hero lebih daripada anaknya.
dan dia juga telah memutuskan untuk membenci Hiro. Tidak seperti Deku dan All Might, Nana tidak lahir tanpa quirks. Sebelum menerima One for All, Nana memiliki quirks yang dipanggil float, di mana dia dapat terapung di udara. Sebelum kematian Nana melawan One for All, Nana berjaya untuk memindahkan quirksnya One for All kepada All Might. Okey, sekarang kita pergi pada user yang ke-6, iaitu N. N adalah user yang telah memberikan One for All kepada Nana Shimura. Tak banyak lagi info kita tahu pasal N ni, tapi yang kita tahu adalah dia memiliki quirks asal yang dipanggil smoke screen. Quirks smoke screen ni adalah quirks yang mampu menghasilkan asap di bahagian tubuhnya untuk mengaburkan penglihatan musuh. All for One juga pernah cuba untuk mencuri quirks One for All daripada N sebanyak 2 kali tetapi gagal. N menjadi user One for All yang ke-6 selepas dia meminum darah daripada user yang ke-5, iaitu Daigoro Banjo. Daigoro Banjo adalah user One for All yang ke-5 dan pro hero name-nya adalah Lariat. Sama seperti N, Daigoro juga pernah menghentikan One for All daripada mencuri quirks-nya sebanyak 2 kali. Selain daripada quirks One for All, Daigoro juga mempunyai quirk asalnya yang dipanggil Black Whip. Quirk Black Whip ini membolehkan penggunanya untuk menyerang musuh, mengikat musuh ataupun meningkatkan ketakasan pergerakan penggunanya. Quirk Black Whip ini dihasilkan melalui emosi yang kuat, sebagai contoh emosi kemarahan. Okey, sekarang kita lanjutkan dengan user yang keempat, iaitu Hikage Shinomori. Parut di muka Hikage juga adalah hasil daripada physical breakdown yang dialaminya. Tidak seperti user One for All yang lain, Hikage berusaha untuk menghindari dirinya daripada One for All. Hikage malah memilih untuk mengasingkan dirinya untuk melatih dirinya menggunakan quirks One for All, dengan berharap pengguna One for All yang seterusnya dapat mengalahkan All for One. Hal ini disebabkan Hikage tidak yakin bahawa dia dapat mengalahkan All for One kerana All for One memiliki banyak quirk yang kuat. Walaupun Hikage tidak pernah ditangkap ataupun dibunuh oleh All for One, Hikage mati pada usia tua pada umur hanya 40 tahun. Namun pada saat sebelum kematiannya, dia berjaya untuk memindahkan quirksnya kepada user seterusnya, iaitu Daigoro Banjo. Quirks asal yang dimiliki oleh Hikage dipanggil Danger Sense. Danger Sense ini adalah quirk yang membolehkan usernya untuk mengenal pasti keadaan-keadaan bahaya di kawasan sekelilingnya. Okey guys, untuk user yang kedua dan ketiga, saya akan kumpulkan bersama kerana pada masa ini kita belum mendapatkan apa-apa info mengenai mereka berdua. Hal ini disebabkan setiap kali Deku pergi ke Vestige World, rupa mereka berdua dikaburkan ataupun mereka dua membelakangi Deku. Hal ini mungkin kerana ada misteri-misteri yang berkaitan dengan mereka berdua. Saya pasti terdapat sebab-sebab yang munasabah kenapa mereka menyembunyikan wajah daripada Deku, sedangkan user-user One for All yang sebelumnya dapat berkomunikasi dengan Deku secara berdepan di Vestige World. Ada yang berteori bahawa salah seorang daripada mereka berdua adalah Bakugo dari masa depan kerana rambutnya seakan-akan seperti Bakugo. Mungkin mereka berdua menyembunyikan wajah kerana mereka dua menunggu untuk Deku bersedia sepenuhnya untuk menerima kenyataan daripada mereka berdua untuk karakter development Deku yang seterusnya. Okey, yang terakhir sekali adalah user yang pertama adalah adik kepada All for One. Walau bagaimanapun, pada saat ini kita belum tahu lagi nama sebenar kepada pengguna pertama One for All. Memandangkan All for One claim surname dia adalah Shigaragi, maka kita andaikan nama adik dia juga adalah Shigaragi. Ramai yang fikir bahawa adik All for One ini tidak mempunyai quirk pada asalnya. Pada masa itu All for One tengah bersedia untuk menyediakan empire jahatnya. Namun dia rasa bersalah melihat adiknya tiada quirks dan dia juga telah memberikan quirks kepada adiknya. Hal ini disebabkan quirknya tidak manifest dalam apa-apa cara sekalipun. Selepas menerima quirks daripada abangnya, quirks tersebut merge dengan quirk asalnya, iaitu memberikan quirks kepada orang lain, dan quirks One for All yang kita kenali sekarang ini telah terlahir. All for One memberikan quirk yang sangat kuat kepada adiknya, berharap bahawa adiknya akan menyertainya untuk menguasai empire jahatnya. Namun adiknya tidaklah seperti dia. Adiknya mempunyai sense right and wrong yang sangat kuat. Maka adiknya mula menentang All for One kerana dia tidak setuju dengan agenda jahat yang telah dirancang All for One, iaitu menaluki dunia. Namun pada masa itu quirks One for All yang ada padanya tidak cukup kuat untuk menentang All for One, dan akhirnya dia mati semasa bertarung dengan All for One. Namun sebelum kematiannya, dia sempat untuk memindahkan quirks One for All-nya kepada penerus seterusnya dengan berharap walaupun dia mati, penerus seterusnya dapat mengalahkan All for One. Quirks asal All for One adalah mengambil quirks orang lain dan memindahkannya kepada orang lain. Akan tetapi, adiknya juga mempunyai quirks tanpa diketahui dirinya dan juga adiknya sendiri, di mana quirks adiknya adalah memberikan quirks kepada orang lain namun tidak dapat mengambilnya.
Jadi itulah guys info-info yang kita ada tentang ke-9 user one for all yang sebelumnya. Okay guys, saya harap korang enjoy video ni dan please tekan like untuk korang support channel ni, dan jangan lupa untuk tekan subscribe dan notification button untuk korang dapat notifikasi apabila kami upload video-video yang terbaru. Saya Kon, sejumpa anda di lain video. Bye bye.